Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. InsyaAllah kita sambung lagi untuk kita punya soalan yang kedua. Senarai untuk kita membina RPT. Terima kasih atas kerjasama dan respon penghantaran. Alhamdulillah saya tengok boleh dia menepati. Cuma ada beberapa benda yang bila kita tengok mula-mula kawan hantar, lepas tu ada penambahbaikan daripada rakan-rakan yang lain, nampakkan sebenarnya kita saling melengkapi. Idea tu kita tambah dan kalau tengok yang kemudian tu boleh kita kata semakin bagus dan semakin lengkap apa sebenarnya senarai-senarai yang diperlukan sekiranya kita nak buat rancangan pengajaran tahunan. Okey. Perkara yang paling asas sekali yang perlu ada, seperti manalah semua tulis dalam kita punya latihan itu, iaitu di SKP. Itu yang paling asas dia. Kemudian yang keduanya yang berkaitan dengan tarikh-tarikh cuti, takwim sekolah, tarikh-tarikh apa latihan-latihan, contohnya tarikh-tarikh exam dan sebagainya lah, tarikh ada sukan tahunan. So takwim sekolah ataupun kalender akademik tahunan kita tu kita kena ada dan rujuk supaya kita boleh kira minggu untuk pembelajaran itu berapa cukup atau tidak cukup, sebab setiap minggu tu dia akan datang dengan jumlah jam pembelajaran dalam setahun. So kita boleh rancang ada berapa jumlah minggu dalam setahun setelah kita tolak minggu, contohnya ada minggu ujian, ada minggu tu minggu ni cuti tahunan dan sebagainya, yang kita rancang dalam setahun itu kena ada benda tu lah, baru kita masukkan jumlah minggu yang ada. Kemudian bila kita lihat jumlah minggu yang ada, perkara yang paling penting saya rasa yang terlepas pandang dalam kita punya perbincangan ataupun dalam apa yang dihantar untuk latihan itu adalah satu perkeliling yang terakhir lah, yang ada menjelaskan tentang berapa sebenarnya jumlah jam seminggu untuk subjek yang ada tu. So dapatkan yang itu, contohnya macam matematik seminggu berapa peruntukan dia. Contoh kalau 6 jam ke 5 jam. Kalau sekiranya subjek pendidikan Islam yang terkini berapa jumlah dia. Contoh. Kemudian dalam perkeliling itu juga ada dinyatakan tentang jumlah katakan ada 6 jam. Adakah satu-satu subjek itu diperuntukkan dalam perkeliling itu kena atau mewajib dua masa. Masa lah kita katakan, bukan jam masa. Kalau dikata 6 masa, adakah dia tak boleh berpisah 6 masa tersebut? Adakah dia tak disebut? Kalau tak disebut, bolehlah dia terpisah satu. Sebab ada setengah subjek untuk yang perkeliling itu dia akan sebut. Sebabnya dia melibatkan dengan kerja-kerja amali, teori dan sebagainya. So dia tak boleh pisahkan 2 ataupun untuk dapat 6 ataupun 4 2 ataupun 1 1. Yang tu bergantung kepada perkeliling semasa yang ada tu. Itu yang masukkan iaitu sebab saya tak nampak perkeliling semasa tu dalam memperuntukkan berapa jumlah masa pembelajaran seminggu untuk subjek tu. Jadi bila mana secara logiknya kita dah tahu dah berapa jam, kemudian kita tahu dah berapa tajuk standard kandungan, di situlah kita boleh bahagikan secara adilnya tajuk-tajuk tersebut mengikut jumlah jam ataupun jumlah masa yang ada. Okey, kalau sekiranya kita tak dapat dia punya jumlah masa dalam seminggu itu, jadi menyukarkanlah, itu antara benda yang asas. Pastikan benda yang asas, bila ada masa tu barulah kita boleh masukkan tajuk yang ada dalam DSKP ke dalam rancangan tahunan kita. Okey. Jadi itu penambahan daripada Ustaz lah. Yang lain tu memang cantik, tapi yang terbaik bila kita buat dalam format Microsoft Excel. Ini untuk pendedahan lah, sebab bila Microsoft Excel itu dia nampak mudah untuk kira jumlah jam tu, lebih cantik. Sebabnya sekarang ini, kalau kita sekarang ini ramailah daripada guru-guru yang kalau sekiranya tidak didedahkan, dia ikut aja, sejarahnya dia tak tahu. Andai katalah satu hari bila orang tanya tentang RPT, kita tak tahu sebab kita hanya mengikut di SKP, memang orang sedia untuk kita. So okey lah, sebab dia asas. Tetapi RPT ni pada dasarnya kita kena buat sendiri rancangan tahunan kita supaya kita tahu apa sebenarnya isi kandungan. Tetapi sekarang ini bila mana JPN ataupun PPD dah ambil alih, dia ada satu badan induk jawatankuasa kurikulum yang telah membina RPT ni. Jadi guru-guru lebih-lebih lagi lah, kalau boleh Ustaz katakan guru-guru baru
yang menceburkan diri dalam bidang pendidikan ni, bila dia tak ada latihan untuk membina RPT ni, so dia ada masalah lah untuk memaham RPT ni, flow RPT ni dan sebagainya. So di sini pengkongsian dia, kita nampak isi kandungan tu dalam masih lagi isi kandungan untuk kita melihat apa dia RPT, dan kita boleh menjelaskan RPT tu hasil daripada mana, macam mana nak menghasilkan sekurang-kurangnya. Kalau sekiranya kita berhadapan, mungkin biasanya Ustaz akan minta kita rangka satu RPT tahunan supaya kita nampak perjalanan isi kandungan itu, macam mana kita nak jelmakan dalam bentuk tahunan. Kemudian nanti akan datang percubaan kita yang lain daripada tahunan tu, macam mana kita nak jelmakan dalam bentuk harian. Jadi untuk itu saja pengkongsian Ustaz kali ini. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.